What's up, selamat malam. So topik hari ni lah kencing manis dengan dialisis boleh menyebabkan mati pucuk ke tak. So hari ni I nak terangkan sikit berkenaan masalah orang yang mengalami rawatan dialisis disebabkan oleh masalah kencing manis ataupun mungkin disebabkan oleh ginjal mereka dah mula rosak. So boleh tak berlaku benda ni? Sekiranya ada kerosakan ginjal disebabkan oleh masalah kencing manis, benda ni boleh berlaku, maka you punya performance akan drop. So kebanyakan soalan I dapat minggu ni agak menarik. Ramai patient dialisis hantar mesej dan juga buat panggilan ke klinik, tanya sama ada kita boleh buat rawatan urut batin untuk bantu erection mereka yang telah jatuh lama naik balik. So jawapan saya ialah tak boleh. Sabar dulu. Kita kena faham sistem badan kita, apa yang telah terjadi bila ada masalah kencing manis dan bila ada masalah kurang ereksi ni disebabkan oleh dialisis. So pertama sekali, bila kita ada isu dialisis ni, kita kena faham kidney kita tu tak jalan dah. Tak jalan dengan cukup. Biasanya kalau ada satu nama dia GFR. Kalau GFR tu dah jatuh lebih pada bawah daripada 15, merupakan satu indikasi kebanyakan orang akan ada terpaksa buat dialisis, because filter kidney tu dah mula condemn, dah mula rosak. So bila filter tu rosak, antara benda-benda yang akan jadi is peningkatan something called as creatinine akan mula meningkat. Keupayaan you untuk membuat something called as hemoglobin akan mula drop, because ginjal you fungsi juga untuk membuat sel darah merah untuk buat signal, untuk hantar signal untuk buat. So hemoglobin you akan drop, creatinine you akan mula meningkat disebabkan oleh you sangat poor, sangat lemah untuk proses gula. Jadi protein akan mula pecah dalam badan, menyebabkan semua otot-otot dalam badan mula jadi kecil. You mula hilang kekuatan and everything. So when that happens, this will start happen. So kalau harus kena fikir, dalam batang pun ada otot yang handle benda-benda ni. Dia ada otot kat dalam. So of course otot-otot tu akan mula drop. So performance akan mula drop. Kedua, kita kena faham, bila sel darah merah mula drop, maka you akan cepat letih. Memang tak cukup darah untuk masuk ke dalam bahagian zakar. Lepas tu, bila filter dah mula drop, benda ni akan juga berlaku. And then another one more thing yang banyak orang tak tahu ialah, selain daripada kita punya kantung lelaki, testis yang duduk kat bawah, kita ada lagi satu kelenjar namakan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni pun juga buat hormon-hormon androgenik. Maksudnya hormon-hormon androgenik ni hormon-hormon lelaki. So sekiranya hormon-hormon lelaki dalam badan dah mula drop, maka of course apa yang akan berlaku, this thing will start to happen. Yang Hafizah tu kamera tak cun tu tak payah tengok, tak ada masalah. Tak paksa pun tengok. I terpaksa buat ni sebab banyak persoalan berkenaan dengan isu ni kepada orang-orang dialisis. So kena faham satu benda is, performance tisu-tisu dalam batang zakar akan drop. Pembentukan tisu-tisu dalam badan akan drop. Jadi apa yang kita boleh buat? Boleh tak buat rawatan untuk meningkatkan ereksi ataupun buat rawatan urut? Bagi saya, terus terang, bila dalam situasi ni, ada banyak kajian yang telah tunjukkan testosteron, hormon lelaki dalam badan, testosteron akan drop secara memang mendadak, akan drop ke dalam badan. So what we gonna do? So kita terpaksa periksa orang-orang yang ada dialisis ni satu demi satu. Kita perlu lihat sama ada boleh rawat ke tak boleh rawat. So kita kena lihat ability dialisis dia, sama ada dia buat dialisis tu 3 kali seminggu, sama ada dia buat dialisis secara hemodialisis ataupun dia buat peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis dia cucuk dekat perut untuk bersihkan darah dalam badan, untuk singkirkan toksin. So bila testosteron jatuh, bila tak cukup banyak sel darah merah dalam bila dalam badan ada banyak toksin, kita kena fikir benda-benda ni yang paling utama kita nak selamatkan dalam badan. Memang
kalau nak tingkatkan hormon testosteron, kita akan cuba tingkatkan hormon testosteron dalam badan dalam bentuk krim dan sebagainya. Tapi benda-benda ni harus diatur dengan betul. Untuk orang yang alami masalah macam ni, saya tak galakkan you guna apa-apa ubat-ubat kuat untuk tingkatkan prestasi. Tak boleh, sebab mungkin ada isu berkenaan dengan tekanan darah, saluran darah dalam badan, jantung dan sebagainya. So jangan pandai-pandai nak eksperimen, pergi beli ubat kuat, pergi beli-beli ubat-ubat dekat tepi jalan dan rosakkan ginjal you lagi. Mungkin satu ginjal yang masih boleh berfungsi, dua-dua pun nanti rosak, lagi susah. Dan saya nak beritahu you, tahun depan punya bajet, siapa-siapa ada yang kencing manis tu, janganlah jadi hero tak jaga diet you. Because kebanyakan peruntukan untuk orang-orang dialisis, kencing manis, bekalan ubatan semua, ada banyak penurunan. Lama kelamaan, kencing manis ni tak ada orang akan support. Kerajaan pun tak akan support. You ada kencing manis, you bayar sendiri ubat. So benda-benda ni kita kena ambil tahulah. So ada laki-laki dalam umur 40-an, 50-an, 60-an. Please, benda ni sangat-sangat penting. And kita betul-betul kena plan on apa rawatan yang kena buat. Kencing manis ni dikatakanlah satu penyebab utama berlaku isu mati pucuk. Biggest issue. Because pengaliran darah dalam badan tak cantik, tak awas. So itulah jawapan saya berkenaan dengan isu orang yang dialisis boleh buat rawatan urutan batin ke ataupun rawatan terapi. Urutan batin tu, we will tell you lepas kita buat saringan kesihatan. Kalau you ada semua surat dokumen-dokumen yang you dah buat untuk dekat klinik hemodialisis, tolong bawakan kepada kami. Biar kami periksa dulu paras-paras dalam badan. Sebab kajian telah tunjukkan bila orang lakukan hemodialisis, prestasi hormon lelaki tu boleh drop lebih dari hampir 30%. Dia boleh drop.